Satu peristiwa yang berlaku pada penghujung Rejab. Semua kita tahu, pada 27 Rejab berlaku satu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Isra wal Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isra wal Mi'raj bukan anugerah percuma. Ada beberapa peristiwa yang berlaku ke atas Nabi sebelum Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu. Untuk tahu jawapan kenapa Allah anugerahkan Isra wal Mi'raj, kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum Isra wal Mi'raj. Baik, bila tuan-tuan belajar sirah, ada 3 garis masa ataupun 3 fasa yang perlu kita faham supaya kita tahu bila cerita satu peristiwa, kita akan tahu, oh ni duduk kat sini. Yang pertama ialah daripada Nabi lahir sampailah Nabi umur 40 tahun. Itu fasa yang pertama dalam kehidupan Nabi. Fasa belum menjadi Rasul, dari lahir sampai umur 40. Kemudian daripada umur 40 start Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dilantik menjadi Rasul sampai umur 53 tahun yang memakan masa 13 tahun di Mekah. Dakwah di Mekah 13 tahun. Itu fasa yang kedua. Dan fasa yang ketiga ialah bermula umur 53 tahun hijrah sampailah umur 63 tahun wafat. Ini 3 fasa yang mesti diketahui supaya bila mana-mana ustaz datang cerita tentang sejarah Nabi SAW, kita tahu berada di garisan mana. Kalau cerita Isra wal Mi'raj berada pada fasa 13 ketika Nabi berada di Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, fasa 13 ini cara pengiraan ahli-ahli sejarah ialah tahun pertama kenabian. Ketika Nabi dilantik menjadi Rasul tu tahun pertama kenabian. Nanti bila sampai Nabi berhijrah, maka kiraannya ialah 1 hijrah. Sampailah Nabi wafat pada 11 hijrah. Dalam proses di Mekah tu tahun pertama kenabian. Kemudian dakwah secara rahsia. Dan apabila masuk tahun yang ketiga kenabian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dakwah secara terbuka. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan. Allah mulakan untuk manusia, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Kemudian bermula penentangan demi penentangan dan akhirnya nak cerita kaitan dengan Isra wal Mi'raj ini pada tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7 kenabian, orang musyrikin buat satu perjanjian. Perjanjian itu ditampal dalam Kaabah. Perjanjian itu ditulis dengan Bismikallahumma. Mula perjanjian itu dengan namamu ya Allah. Orang akan tanya pula, Ustaz, orang Arab jahiliah ni musyrikin, dia percaya ke Allah ke tak? Tuan, orang Quraisy sebelum Nabi diutuskan, mereka percaya adanya Allah. Sehingga Allah rakamkan nama Al-Quran, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Sekiranya kamu tanya kepada mereka yang musyrik ni, siapa yang buat langit dan bumi, mereka jawab Allah. Kenapa mereka sesat? Sebab cara menyembah Allah salah. Mereka letakkan patung, dan ini sebagai perantaraan untuk sampaikan segala hasrat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menyembah salah. Percaya Allah dah betul, tapi cara menyembah Allah salah. Sebab itulah Nabi diutuskan di atas muka bumi ini. Bukan setakat nak beritahu manusia bahawa Allah itu wujud, tetapi Nabi SAW diutuskan oleh Allah nak mengajar kepada manusia cara menyembah Allah yang betul.
Sebab bab percaya pada Tuhan ni, semua manusia percaya pada Tuhan. Kalau tidak, tak ada lah agama-agama lain. Agama-agama lain itu lahir juga atas manifestasi percaya kepada Tuhan. Orang Hindu dia percaya pada Tuhan, orang Buddha dia percaya pada Tuhan. Tapi cara menyembah itu menyebabkan mereka sesat dan salah. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Apa perjanjian tu? Perjanjian tu kata bermula pada hari ini, sebarang urus niaga, sebarang pergaulan, urusan perkahwinan tidak dibenarkan dengan pengikut-pengikut Muhammad dan orang-orang yang bersimpati dengan Muhammad. Maknanya Bani Hashim yang belum Islam tapi bersimpati dengan Nabi Muhammad, termasuklah Abu Talib, juga kena boikot. Termasuk dalam perjanjian itu, diboikot. Setiap kali orang Islam, bila perjanjian itulah bermula, setiap kali orang Islam nak beli barang, duit ada, nak beli barang, tak dijual. Sebab takut kepada perjanjian itu. Sesiapa yang melanggar perjanjian ini, mereka juga akan diboikot. Isi perjanjian itu kata. Maka hiduplah orang Islam dalam suasana yang sangat getir. Menderita mereka kerana makan yang tak cukup. Terpaksa seruduk makanan dan makanan terpaksa dicatu. Mereka berhimpun di perkampungan Bani Hashim. Itu kalau pergi Mekah, perkampungan Bani Hashim tu dekat dengan Marwah tu. Itu perkampungan Bani Hashim. Berhimpun di situ, dicatu makanan, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam satu riwayat diceritakan satu hari pada zaman kami diboikot. Dia cerita tu masih dia dah selamat dah, dah senang dah. Masa zaman kami diboikot, satu malam aku keluar malam, aku kencing. Tiba-tiba aku rasa aku kencing di atas sesuatu, atas satu benda. Aku pun pergi raba, ada sekeping. Pegang-pegang dia, aku basuh. Aku basuh sampai bersih. Kemudian aku rebus dan aku minum air dia, aku makan benda tu. Kerana kelaparan pada ketika itu. Dan sampai hari ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tak tahu aku makan apa. 3 tahun mereka hidup menderita. Bukan sehari dua, diboikot tu 3 tahun. Sebab itulah bila tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam sirah, selepas 3 tahun itu, tamat saja perjanjian itu, diikuti dengan kematian Abu Talib dengan Khadijah. Ahli sejarah menulis, ada kemungkinan dia ada kaitan dengan boikot ini kerana kekurangan makanan, kekurangan zat. Mereka terkorban dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala selamatkan selepas 3 tahun itu, apabila perjanjian yang ditulis di dalam Kaabah itu dimakan oleh anak-anak, tinggal perkataan Bismikallahumma. Itu je perkataan yang tinggal. Adapun huruf-huruf yang lain semuanya dimusnahkan oleh anak-anak. Nabi SAW beritahu pada Abu Talib, "Pakcik, perjanjian tu dah musnah. Kita dah boleh bebas macam biasa." Abu Talib pun larilah pergi ke Kaabah. Abu Jahal tak percaya. Dia kata tak, kata ada dalam tu. Sehingga Abu Talib kata, wallahi, kalaulah kita masuk ni perjanjian tu masih wujud, tidak musnah sebagaimana yang disebut oleh Muhammad, aku sendiri yang akan heret Muhammad, serah pada kamu, terpulanglah kepada kamu nak buat apa. Barulah Abu Jahal kata, okey jom kita buka tengok. Buka-buka ia sungguh. Habis semua musnah, tinggal Bismikallahumma. Umat Islam pada ketika itu menyambutnya dengan linangan air mata. Keluar daripada perkampungan mereka dengan linangan air mata kerana bebas 3 tahun menderita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita senang ingat macam 2 kalimah syahadah, duduk rumah besar benda semua, Allah Rabbi. Tapi para sahabat Nabi SAW melalui saat-saat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Dalam keadaan dah seronok tu, tiba-tiba wafat Abu Talib. Tiba-tiba wafat Khadijah. Sedih Nabi. Baru saja terima berita yang gembira, bebas daripada boikot. Tiba-tiba orang yang dikasihi 2 orang ni meninggal dunia. Lalu Nabi SAW hilang perlindungan. Selama ni ketua Bani Hashim ialah Abu Talib. Tuan-tuan, kita ni pasal apa kita ni selamat? Kita boleh bebas pergi ke mana-mana, kan? Kita ada hak kita kerana adanya polis, adanya pemerintah, kan? Orang tak boleh buat apa-apa yang tak baik kepada kita. Kita ada hak untuk report, untuk dapatkan keadilan. Ketika zaman Nabi, siapa yang jaga setiap orang, individu tu? Kabilah. Perlindungan melalui sistem kabilah. Nabi dilindungi oleh Bani Hashim. Abu Bakar dilindungi oleh Bani Taim. Umar Bani Adi. Abu Jahal Bani Makhzum. Mereka hidup dalam sistem kabilah ini. Maka polis kepada setiap individu itu ialah kabilah mereka. Kalau kabilah kata kami tak setuju kau masuk Islam, kami tak akan beri perlindungan, maka dia hilang perlindungan. Siapa-siapa boleh buat khianat ke dia, dan tak ada orang yang akan bela dia. Jadi Nabi selama ni dapat perlindungan daripada Abu Talib yang merupakan ketua kabilah. Zaman itu zaman orang taat kepada ketua kabilah. Abu Talib kata kena lindung Muhammad, kena lindunglah. Bila Abu Talib meninggal dunia, tuan-tuan tahu siapa ketua kabilah baru Bani Hashim? Abu Lahab. Maka Nabi melihat Nabi tak akan dapat perlindungan lagi selepas daripada ini. Maka apa Nabi buat? Nabi kata kena cari bumi yang baru, tempat yang baru. Maka Nabi memilih Taif. Kenapa Nabi pilih Taif? Sebab kehilangan perlindungan daripada Bani Hashim sebab kematian Abu Talib. Nabi pilih Taif. Taif ini pilihan pertama Nabi untuk Nabi berhijrah. Maknanya dengan maksud kalau sekiranya orang Taif terima Nabi, Masjid Nabawi ada di Taif, makam Nabi akan ada di Taif. Nabi akan berhijrah ke Taif. Sebab itu pilihan pertama Nabi. Madinah kemudian dah. Tapi orang Taif menolak Nabi. Masa mula-mula sampai itu mereka sambut. Sebab Nabi ni, tuan-tuan belajar sejarah. Nabi kan dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Halimatul Sa'diyah. Halimah binti Abu Zu'aib. Sa'diyah tu mari pada mana? Sa'diyah tu mari pada kabilah dia nama Sa'ad, Bani Sa'ad. Maka orang pun panggil Halimatul Sa'diyah. Halimah daripada kabilah Bani Sa'ad. Siapa Halimah ni? Orang Taif. Nabi membesar di perkampungan Taif. Suasana suhu yang segar di Taif. Sebab Halimatul Sa'diyah ni daripada Bani Hawazin. Yang duduk di Taif tu 2 kabilah je, Bani Hawazin, Bani Saqif. 2 kabilah ni duduk di Taif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya Nabi tidak asing di Taif. Datuk Nabi sangat dikenali di Taif, Abdul Muttalib. Bila Nabi sampai, orang sambut. Rupanya Taif ni ialah penyembah berhala paling ekstrim. Mereka ada satu berhala besar di situ, lebih ekstrim. Mereka penyembah berhala lebih ekstrim daripada orang Mekah. Bila Nabi kata kamu sembah ni salah, kena sembah Allah, ada Tuhan, start lah. Nabi pergi berdua dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah. Maknanya bila keluar dengan Zaid tu pun dah ada strategi dah. Tuan-tuan, dalam dakwah Nabi di Mekah, kalau Nabi keluar dengan Abu Bakar, akan ada orang follow. Ada orang ikut. Sebab orang tahu ini kerja agama dia. Tapi bila Nabi keluar dengan Zaid, orang tak ikut. Sebab ini kerja rumah tangga dia. Sebab Nabi bila nak pergi pasar, nak pergi beri barang keperluan, Nabi bawa Zaid. Untuk kerja dakwah, Nabi bawa Abu Bakar.
Sebab Abu Bakar ni tuan-tuan ahli sejarah. Dipanggil ahli silsilah. Maknanya Abu Bakar ni dia tahu. Dia tengok satu kabilah, dia tahu sejarah. Sejarah silsilah itu dia cerita pada Nabi. Jadi senang Nabi pergi jumpa dengan kabilah tu, Nabi dah ada maklumat yang lengkap. Dalam dakwah itulah kerja kita. Kena ada maklumat yang lengkap sebelum kita nak sampaikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian sampai di Taif, mula-mula disambut. Orang sambut, orang kata Datuk dia ni bagus semua. Bila Nabi ajak mereka beriman kepada Allah, di situ start bermulanya penentangan. Perjalanan Nabi 4 hari tau. Daripada Mekah nak pergi ke Taif 4 hari. Kita baru ni sekarang ni baru jam 90 km. Kan? Dalam 2 jam ya sampai ke Taif. Zaman Nabi 4 hari. Nabi duduk di Taif 10 hari. Tidak ada rumah yang Nabi tak ketuk. Semua rumah Nabi ketuk. Dan semua rumah tutup pintu. Mereka tutup pintu. Mereka tak benarkan Nabi masuk. Kemudian hari berikutnya bukan mereka setakat tutup pintu. Mereka halau Nabi. Hari berikutnya mereka keluar dengan batu, dengan ludah, dengan ajak habis semua, dengan budak-budak, dengan kanak-kanak. Keluar sama-sama menghalau Nabi sambil baling batu. Betul tuan-tuan, Taif ni pergilah. Tapi pergi tempat-tempat yang bersejarah lah. Pergi tengok Masjid Siku, Masjid Qom, masjid di mana tempat Nabi sandar, Nabi letakkan tangan dan darah Nabi mengalir, darah yang membasahi tubuh Nabi ini mengalir, menitik di atas batu itu. Dan hari ini dibuat Masjid Siku, Masjid Qom. Kemudian Masjid Adas, tempat Nabi bertemu dengan seorang hamba yang bagi anggur, yang memeluk Islam hanya dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Pergi Masjid Ibnu Abbas. Tak payah pergilah kereta-kereta kabel, tak payah pergilah. Kan, nak naik kereta kabel, pergi naik. Kita kat Pahang ni pergi naik kat Genting Highland tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini tempat-tempat yang sangat menyentuh hati seorang yang mengikut perjalanan hidup Nabi SAW. Orang baling batu, orang halau keluar Nabi. Tuan-tuan, saya dah pergi banyak tempat untuk menyampaikan ceramah. Habis-habis orang telefon ni, Ustaz, kuliah Ustaz, kita tangguhkan. Ya, kita batalkan. Habis satu je, tak ada lagi orang baling batu, tak ada lagi. Sampai-sampai orang baling batu tekan-tekan, tak ada lagi. Orang baling sampul banyak. Orang baling sampul. Tapi Nabi dalam dakwah dia, ni Nabi kita ni, dalam dakwah dia menerima hentaman batu di kepala, berdarah, jubah merah membasahi darah membasahi jubah. Keluarlah Nabi turun daripada bukit. Ketika duduk di tempat Nabi letak siku, yang hari ni dia bina Masjid Qom di tepi satu bukit. Sekarang ni tak boleh turun dah. Tak boleh turun. Dulu bas boleh turun masuk dalam masjid tu. Sekarang tak boleh, duduk dalam bas je. Tengok, turun dia boleh sampai. Kan? Masa saya pergi 2016 dulu boleh masuk. Masa tu saya dah rasa pelik dah. Saya rasa tak lama tak boleh masuk ni. Sebab masa tu ada jenis orang Pakistan mana dia peluk batu tu, menangis peluk batu tu. Saya kata boleh sakit dah. Dapat ke polis Arab Saudi ni boleh sakit. Lepas tu tak lama dia tutup. Dia sayang pada Nabi ni bagus, tapi jangan melampau. Jangan hulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, atas bukit tu orang Taif tolak batu pula ni. Dia nak tolak batu supaya bukit, dalam riwayat sebut daripada bukit tu batu tu akan jatuh timpa Nabi dan malaikat tahan. 2016 tu saya tunjuklah bukit tu kan. Mari orang-orang Melayu ni dia kreatif sikit. Dia tanya, Ustaz, batu yang mana satu yang malaikat tolak tu boleh tanya batu yang mana satu? Saya pun jawab, mana aku tahu. Dalam riwayat cerita itu
Tapi batu yang mana tak tahu, kan? Kau tak tahu batu tu pasal apa nak ambil batu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Daripada masjid itu, tempat Nabi letak siku tu, Nabi bergerak pergi ke satu kebun. Kan? Kebun Adas. Kebun tu milik Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Hamba yang bekerja di kebun tu ialah Adas. Adas bagi buah anggur kepada Nabi. Ringkas cerita, Adas bagi buah anggur kepada Nabi. Nabi ambil, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Adas terkejut. Adas kata, siapa ni? Saya tak pernah lagi mendengar orang penduduk di sini makan membaca kalimah yang seindah ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saya tak pernah dengar. Ni kali pertama saya dengar. Siapa tuan ni? Nabi pun relax ni. Nabi tanya, awak siapa? Dan awak daripada mana? Adas ni kata, saya Adas daripada Ninawa. Dalam hadis tu sebut Ninawa. Ninawa ni satu wilayah di Iraq. Sampai sekarang masih ada wilayah tu. Hancur masa perang, masa zaman Saddam Hussein, serangan Amerika ke atas Iraq tu hancur lebur. Ninawa ni. Nabi bila sebut saja Ninawa, Nabi pun kata min qaryati rajulun soleh Yunus bin Matta. Oh, daripada perkampungan seorang lelaki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Dan memang Nabi Yunus di situ, di Ninawa. Adas ni yang dia tahu maklumat tentang Nabi Yunus sebab dia berasal daripada kampung tu. Walaupun Nabi Yunus dah ratusan tahun dah berlalu, dia kata, macam mana orang ni tahu Yunus bin Matta ni? Lagi dia pelik, dia kata, Tuhan ni siapa sebenarnya? Nabi SAW kata, aku Muhammad, Rasulullah. Yunus juga adalah Rasul, kami bersaudara. Masuk Islam Adas. Hanya kalimah Bismillahirrahmanirrahim, agama sampai pada hati dia. Maknanya nak beritahu, tuan-tuan, dakwah ni perkara yang sekecil itu. Kita nak pergi semayang kat pejabat. Biasanya kan kita bangun, duduk sekejap saya nak keluar sekejap. Orang bertanya, kau nak pergi mana? Ada lah. Dia tak beritahu dia nak pergi semayang tu. Dia malu. Pergi semayang. Takut orang kata, oh alim sangat. Apa salahnya beritahu? Kita Zuhur dah masuk dah ni, jom kita semayang Zuhur. Kan agama sampai. Dia nak semayang, tak semayang tu nombor dua. Tuhan dia. Tapi kita dah sampai pada dia. Apa perlu kita sembunyi kita nak semayang? Kan? Kita dah sampai. Nanti di akhirat besok, dia akan dakwa kita. Ya Allah, dia ni minum teh sekali dengan aku. Dia tak pernah ajak aku semayang. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan depan Allah. Ya Allah, aku dah ajak, dia buat tak dengar. Tapi kalau kita tak buat, itulah dakwah. Sekecil itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian Nabi bergerak sampai ke Karnun Manazil. Bila sampai di Karnun Manazil, tiba-tiba Nabi nampak daripada jauh awan berarak. Datang malaikat. Malaikat beritahu, wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada kami di atas kezaliman yang berlaku ke atas kamu ni. Badan Nabi yang berdarah, jubah Nabi yang basah dengan darah, kepala Nabi yang benjol, kesakitan yang Nabi tanggung. Malaikat kata, Allah memerintahkan kepada kami untuk mengangkat satu bukit supaya dihempaskan kepada seluruh penduduk Taif supaya mati semua. Tapi Allah suruh minta izin dengan kamu dulu ya Rasulullah. Kalau kena kat kita, macam mana kita buat? Kita mari kampung ni, orang baling batu, orang halau kita, orang ludah kita, benjol, berdarah ni, tiba-tiba malaikat kata nak hancurkan kampung ni. Kita jawab apa? Oh, buat ya jahanam, jangan hidupkan walaupun seko. Kita tak panggil orang masa tu. Panggil ekor dah masa tu, punya nak marah ni. Tapi dalam dakwah Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi tunjukkan akhlak yang ni ramai orang tak ambil. Dia kata dia berjuang Islam tapi akhlak tak ada. Dia kira nak boikot orang dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata apa?
Nabi kata jangan, walaupun mereka tidak beriman, tapi daripada sulbi mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Daripada anak cucu ni akan lahir orang yang beriman. Apa bukti dia? Baik, Nabi wafat 11 Hijrah. Tuan-tuan tengok peristiwa yang berlaku pada tahun 95 Hijrah. 95 Hijrah ni Islam masuk ke India. Zaman khalifah sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni tahun 100 Hijrah. Yang tu orang panggil dia Mujaddid 100 tahun tu. Kira 100 tahun tu Umar bin Abdul Aziz tu. 95 Hijrah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Ada satu khalifah, Marwan bin Hakam kalau tak silap saya. Dihantar satu misi membesarkan wilayah sampai ke India. Orang yang memimpin misi itu namanya Muhammad bin Qasim. Hari ini Muhammad bin Qasim ditulis sebagai oleh ahli sejarah sebagai pembuka India. Kalau Muhammad Al-Fatih pembuka Konstantinopel, Muhammad bin Qasim ni pembuka India. Siapa Muhammad bin Qasim? Muhammad bin Qasim As-Sakhafi. As-Sakhafi itu daripada kabilah dia, Bani Saqif. Yang saya sebut pada tuan-tuan tadi, Bani Saqif ni penduduk Taif. Tuan-tuan bayangkan, sebelum Nabi berhijrah, kan? Nabi wafat 11 hijrah, maknanya 10 tahun. Kan? Situ. 95 campur 10. 105 tahun. Yang lalu, Datuk dia ni adalah orang-orang yang keluar beramai-ramai halau Nabi keluar daripada Taif. Bapa dia yang di kalangan kanak-kanak itu ialah orang-orang yang diperintahkan untuk kutip batu baling kepada Nabi. Tetapi cucu dia Muhammad bin Qasim, orang yang bawa Islam ke India sehingga muncul kerajaan Islam di India tu, kerajaan Mongol di India kan. Kalau kita belajar kerajaan Delhi, kerajaan Islam Delhi di India tu daripada seorang manusia yang berasal daripada Taif, yang nenek moyang dia adalah orang-orang yang pernah meludah Nabi dan membaling batu pada Nabi. Ini dia dakwah. Cuba bayangkan kalau Nabi kata hancurkan, kan? Habislah, setakat tu lah habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ajar kepada kita sabar. Dalam dakwah ni kena sabar. Dakwah ni kena lihat jangka panjang, bukan tengok sehari dua. Bukan tengok sehari dua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian atas peristiwa-peristiwa inilah sampai Nabi bila Nabi daripada Taif ni nak balik ke Mekah, maklumat dah sampai. Tuan-tuan, sistem immigration dulu dengan sekarang lebih kurang je. Maknanya mana-mana orang yang didapati cuba mendapatkan kerakyatan daripada negara, daripada luar, dia boleh di-skat untuk tak dibenarkan masuk. Nabi ni telah diisytiharkan cuba untuk dapat kerakyatan Taif. Dia pergi ke Taif ni nak minta rakyat menjadi rakyat Taif. Penduduk Mekah, pembesar Mekah mesyuarat, buat keputusan, Muhammad tak dibenarkan masuk, kerakyatan dia kita cabut. Tuan-tuan bayangkan, Nabi duduk di tepi pinggir Mekah, tak boleh masuk ke Mekah, bumi tempat Nabi lahir. Apa perlu Nabi buat? Nabi kena cari perlindungan. Siapa yang boleh lindung Nabi, baru Nabi boleh masuk. Kalau tak ada orang yang lindung, alamatnya duduk kat luar Mekah tu lah. Nabi pergi jumpa Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni dia masuk Islam kemudian, tapi lambat lah kan? Nabi kata, tuan, boleh tak lindung saya nak masuk Mekah? Ini darah ni, badan yang masih dibasahi dengan darah. Suhail kata, tak payah, aku dalam mesyuarat aku angkat dua tangan, memang aku setuju kamu tak dibenarkan masuk. Kamu duduk di Mekah ni menyusahkan, bawa agama entah apa-apa. Nabi kata, apa, terima kasih. Tak kurang daripada 12 orang pembesar Nabi pergi jumpa, merayu, minta perlindungan. Bumi tempat Nabi dilahirkan. Ini Nabi kita. Kita hari ini beragama, kita tak perlu minta perlindungan siapa-siapa, tak perlu merayu. Tapi Nabi nak sampaikan agama ini supaya agama ini sampai kepada kita.
agama ini masuk dalam hati kita ni, itulah yang Nabi tanggung. Dalam keadaan berdarah, basah dengan baju yang basah dengan darah. Akhirnya datang Mut'im bin Adi. Wahai Muhammad, aku kesian tengok kamu. Mai masuk. Mut'im bin Adi mengarahkan seluruh kabilah dia, bawa Nabi iring dengan pedang sampai depan Kaabah. Mut'im kata, aku isytiharkan Muhammad di bawah perlindungan aku. Siapa-siapa yang usik Muhammad bermakna berperang dengan kabilah aku. Mut'im bin Adi ni sampai kesudah tak masuk Islam. Tapi Nabi sangat terkesan dengan Mut'im bin Adi. Tuan, Nabi sangat terkesan dengan jasa Mut'im bin Adi ni, sehingga pada ketika berlakunya peperangan Badar, antara yang ditawan ialah anak Mut'im bin Adi, Jubair bin Mut'im. Anak dia kena tawan dalam perang Badar. Mut'im dah mati dah masa tu. Nabi tengok anak Mut'im ni. Nabi kata, wallahi, sekiranya ayah kamu masih hidup. Masa tu ada tawanan 70 orang. Orang-orang Quraisy yang ditawan 70 orang. Nabi kata, sekiranya ayah kamu masih hidup dan dia datang pada hari ini, dia minta supaya 70 orang ni dibebaskan, wallahi aku akan bebaskan. Mut'im bin Adi ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masuklah Nabi dengan penuh rasa tak tahu apakah yang akan berlaku pada masa akan datang terhadap dakwah ini. Orang Mekah semakin agresif menentang, pergi ke Taif, orang Taif halau keluar. Apa perlu lagi dibuat? Maka di celah-celah itulah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Isra wal Mi'raj. Allah bagi Isra wal Mi'raj. Allah nak beritahu kepada manusia, pada saat kamu menutup pintu-pintu rumah kamu, aku buka pintu langit untuk Nabi aku. Aku buka pintu langit untuk menerima Nabi aku ni sebagai tetamu aku. Kamu tutuplah pintu rumah kamu, aku sebagai Tuhan menerimanya. Allah buka pintu langit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Dia ajar kepada kita, Allah ajar kepada kita di atas kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Nabi ini. 3 tahun kena boikot, meninggal orang yang dikasihi, kemudian kena halau dalam dakwah. Allah bagi salat, itulah tempat manusia mengadu apabila dia susah. Sebagai simbolik kepada kita pada hari ini, pada hari ketika ditimpa kesusahan, pada hari kita dihentam apa sahaja masalah, pada hari kita dirundung dengan malam kerana meninggalnya orang-orang yang kita kasih, salat adalah ubatnya. Allah anugerahkan kepada Nabi SAW salat. Maka itulah tempat kita mengadu. Tuan-tuan pernah susah kan? Ni bukan semua senang, tiba-tiba senang macam ni. Kita pernah susah. Cuba tuan-tuan ingat balik, pada ketika kita senang, kita sebut, ya Allah ampunilah aku, sambil kita senyum. Kita minta ampun dengan Allah tu sampai kita senyum. Sebab apa? Sebab kita senang kan? Kita sebut subhanallah, kita sebut astaghfirullahalazim, kita sebut Allahu akbar sambil kita senyum. Ketika kita senang, Allah sayangkan kita, Allah rindukan kita menangis untuk Dia. Maka sebab itulah Allah bagi kita susah. Cuba tuan-tuan yang pernah alami kesusahan, cuba ingat balik kan, pada hari kita dirundung masalah, pada hari kita susah, bila kita sebut ya Allah dengan air mata. Sebab kita perlukan Allah pada ketika itu, ketika susah, kita perlukan Allah. Kita sebut ya Allah, air mata kita keluar. Maka Allah bagi kesusahan itu untuk kita sebut nama Allah dengan air mata. Tuan, menangislah untuk Allah. Nabi SAW sebut, 2 mata yang tak akan disambar api neraka. Satu, mata yang berjaga malam kerana Allah, dan yang kedua, mata yang menangis kerana Allah. Jangan malu untuk menangis.
Allah bagi kesusahan kepada kita supaya kita minta tu, kita menyebut nama Allah dengan harapan, dengan air mata. Maka Allah bagi kesusahan. Isra wal Mi'raj mengajar kita itu. Mengajar kita itu. Maka sebab itulah lepas Nabi SAW balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi dah rasa tenang. Solat dah ada, tempat mengadu dah ada, medium untuk mengadu dah ada, dan Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah jalan-jalan yang akan Nabi lalui. Maka selepas daripada itu kita akan berjumpa hijrah Nabi SAW. Allah beri satu keyakinan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah 38 minit.